Baiklah, sekarang kita akan belajar tajuk gerhana matahari. Okey, sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, cikgu nak kamu ingat kembali tajuk yang telah kita pelajari di tahun 5, iaitu peredaran bumi mengelilingi matahari dan juga peredaran bulan mengelilingi bumi. Okey, kerana pergerakan ini menyebabkan berlakunya gerhana matahari. Okey, bagaimana terjadinya gerhana matahari? Okey, kita akan lihat sama-sama selepas ini ya. Baiklah, sekarang kita akan belajar bagaimana terjadinya fenomena gerhana matahari. Okey, gerhana matahari akan berlaku apabila bulan melindungi bumi daripada cahaya matahari sama ada secara keseluruhan atau sebahagiannya. Saiz bulan adalah lebih kecil daripada matahari. Maka, bayang-bayang bulan yang terbentuk adalah lebih kecil dan tidak cukup besar untuk menutupi keseluruhan bumi. Jadi, fenomena gerhana matahari hanya dapat dilihat di kawasan kecil di permukaan bumi. Okey, perhatikan gambar rajah. Baik, semasa berlakunya gerhana matahari, bulan berada di antara matahari dan bumi semasa berlakunya gerhana matahari. Matahari, bulan dan bumi berada pada satu garis lurus. Okey. Perhatikan gambar rajah, di mana terbentuknya bayang-bayang apabila bulan menghalang cahaya matahari untuk sampai ke bumi. Okey, seterusnya gerhana matahari boleh dilihat di kawasan bayang-bayang bulan pada waktu siang sahaja. Gerhana matahari hanya boleh berlaku apabila bulan berada pada fasal anak bulan. Gerhana matahari boleh berlaku sekurang-kurangnya 2 kali dalam setahun. Dan tempoh kejadian gerhana matahari biasanya hanya beberapa minit sahaja. Ini kerana saiz bulan lebih kecil berbanding dengan bumi. Baiklah, sekarang lihat gambar berikut. Gambar menunjukkan peringkat fenomena gerhana matahari yang dapat diperhatikan di bumi. Dalam peringkat tersebut, terdapat 2 jenis gerhana matahari, iaitu gerhana matahari penuh dan gerhana matahari separa. Semasa gerhana matahari penuh berlaku, keadaan persekitaran akan menjadi gelap seperti waktu malam. Matahari kelihatan sebagai bulatan gelap dikelilingi oleh kegelan cerah yang dinamakan korona. Perhatikan bagaimana terbentuknya korona. Baik, sekarang lihat gambar yang seterusnya. Gerhana matahari penuh dapat dilihat dari kawasan bayang-bayang bulan yang gelap sepenuhnya. Manakala gerhana matahari separa dapat dilihat dari kawasan bayang-bayang bulan yang gelap separa. Di sini cikgu ada tip ataupun langkah keselamatan semasa melihat gerhana matahari. Jangan sesekali melihat terus ke arah matahari tanpa menggunakan penuras khas kerana perbuatan ini boleh merosakkan mata kamu. Baiklah, sekarang kita akan lihat peringkat-peringkat gerhana matahari. Terdapat 2 jenis peringkat gerhana matahari, iaitu gerhana matahari penuh dan gerhana matahari separa. Bermula daripada cahaya matahari kelihatan penuh, kemudian sedikit demi sedikit cahaya matahari akan ditutupi oleh
bulan. Okay. Dan pada peringkat yang keempat berdasarkan gambar rajah, okey, kita dapati keseluruhan matahari telah ditutupi oleh bulan menyebabkan terbentuknya gegelang iaitu yang diberi nama korona. Okay, lepas itu setelah beberapa minit seterusnya, matahari akan beredar, bulan akan beredar dan menyebabkan cahaya matahari kelihatan semakin cerah. Okay, dan akhirnya keseluruhan cahaya matahari dapat dilihat. Okey, jadi berdasarkan gambar rajah di atas, kita boleh pindahkan ke dalam bentuk carta palang. Okey, sekarang lihat carta palang di bawah. Okey, masihkah kamu ingat bagaimana kita ingin membina carta palang? Okey, dalam membina carta palang, kita mesti ada dua pemboleh ubah iaitu pemboleh ubah manipulasi dan pemboleh ubah bergerak balas. Okey, paksi yang melintang mewakili pemboleh ubah manipulasi iaitu masa. Manakala paksi yang menegak mewakili pemboleh ubah bergerak balas ataupun di sini bahagian matahari yang kelihatan semasa gerhana. Baik, jadi berdasarkan carta palang berikut, okey, bermula 11 pagi dan seterusnya. Okey, pada 11.20 pagi kita akan dapati tiada carta palang dibina di situ. Kenapa? Ini kerana pada pukul 11.20 kita dapati cahaya matahari dilindungi sepenuhnya. Jadi menyebabkan tiada bahagian matahari yang dapat dilihat. Okay. Kemudian matahari akan berangsur kembali kelihatan dan gerah semakin tinggi. Okay, sebagai kesimpulan daripada tajuk kita hari ini, dapatlah kita simpulkan bahawa gerhana matahari berlaku apabila bulan berada di antara matahari dan bumi pada garis lurus. Okay. Manakala gerhana matahari penuh berlaku apabila keseluruhan matahari dihalang oleh bulan dan hanya boleh dilihat dari kawasan bayang-bayang bulan yang gelap sepenuhnya. Manakala gerhana matahari separa berlaku apabila sebahagian matahari dihalang oleh bulan, matahari hanya boleh dilihat dari kawasan bayang-bayang bulan yang gelap separa. Sekian sahaja tajuk kita untuk kali ini. Jadi berjumpa lagi dengan tajuk yang akan datang. Sekian, terima kasih.